Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسنا وتسر علينا وردنا ولنا العالمين. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Azza wa Jalla wa syukru lillah, kesyukuran kita panjatkan kepadanya. Sambungan bicara kita masuk kepada bab yang ke-9, Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna, bilangan nama-nama Allah yang baik dan juga pengertiannya bagi setiap nama Allah Azza wa Jalla. Jadi Allahu adalah lafaz jalalah. Jalalah ni tinggi, agung, keagungan. Jalla jalaluh, sangat nyata keagungannya. Lafaz Allah itu makna dia, arti dia apa dia? Lafaz jalalah, lafaz keagungan. Jalalah keagungan. Yang agung itu nama yang tertentu bagi zat. Sebab tu tuan-tuan kalau dengar sebenarnya ada individu daripada ustaz tersebut, Allah ismu zat. Allah adalah nama zat. Ismu jalalah atau lafzul jalalah, nama yang tertentu bagi zat suci yang wajibal wujud. Wajibal wujud ni mesti wujud, mesti ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Wajibal wujud. Kalau kita menyentuh tentang sifat Allah, itu dalam pengajian sifat 20, yang pertamanya wujud, ada. Lawan dia adamun, tidak ada. Huruf ain adamun, pakai adam, adamun, huruf alif Nabi Adam. Huruf ain adamun, tidak ada. Itu terfaham, nama zat wajibul wujud, yang mesti wujud, yang berhak menerima segala pujian dan sanjungan. Manakala nama-nama lain selain pada nama Allah, seterusnya lah baki yang lain adalah sebagai sifat yang layak bagi zat Allah. Itulah ismu zat Allah. Nama inilah yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran, sebanyak 2296 kali. Allah banyak tu, 2296 kali. Jadi Allah, sebelum ini saya ada kongsikan merujuk kepada sebuah kitab yang saya sebut pada sesi lepas, yang mana nama-nama Allah itu dia ada cara kiraan yang disusun oleh ulama berapa. Kalau Allah ni 66 kali. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita zikir nama Allah, biasalah orang bertanya, Ustaz, lebih kurang sebanyak mungkin boleh. Cumanya kalau ini pengalaman ulama kerohanian yang mengamalkan ini, Allah tu 60 kali. Jadi tu tuan kalau jumpa mana buku baik ada kat dalam buku tahlil 60 kali, mana zikir, itu berdasarkan kepada kiraan yang tadi. Ni sampingan lah, ilmu sampingan. Ada kedai 66.
Dia mamak berapa? Dia mamak. Ingat 7 apa? 7 dan 8 saja. Itu sebenarnya ialah huruf angka itu 7 dan 8. 786 786. 786 itu adalah bilangan huruf hijaiyah yang ada kaedah kiraan dia tu pada bismillahirrahmanirrahim. Ba tu berapa, alif huruf sim apa, jumlah dia sebenarnya 786. Allah Alam bisawab, yang saya dengar diceritakan ketika mana di negeri India dulu, di bawah pemerintahan Khalifah Islam terdahulu, apabila masuknya penjajah ni, mereka tak sukalah kedai nama Bismillahirrahmanirrahim itu dia. So mereka tukarkan kepada kiraan itu, maknanya nisbah kepada orang pada zaman itu memahami. 786 ni Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok kat sini kat Mas lupa ada 66 game mamak juga. Saya faham tu, kita yang belajar kita faham lah. Cumanya bagi mereka tak faham, mereka akan sangka yang bukan lah, aku hafal lah, aku lah, tak ada kaitan pun. Orang yang mengata tu dia tak tahu, dia tak ada ilmu hal ini. Tapi yang kita akan di sini ialah bukan pada huruf dan angkanya. Nak zikir Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir ni dia tak ada had batasan. Adapun kalau disebut sabit daripada yang hadis Nabi sahih sebut berapa kali, ataupun panduan daripada sahabatnya ataupun ulama-ulamanya, berarti di sana adalah fadilah mengikut pengalaman mereka. Baik, itu sahaja. Selesai Allah. Ringkas ni, ringkas je. Kalau nak tengok memang panjang tentang Allah ni. Cukup kita mengambil faham dengan cara mudah. Ar-Rahman, nama Allah juga, yang bererti yang amat pemurah. Pada Ar-Rahman, dialah yang memberi segala rupa bentuk nikmat kepada manusia dan makhluk semua, sama ada yang berakal ataupun tidak, baik yang baik ataupun jahat, yang beriman atau yang kufur sekalipun. Allah tetap bersifat pemurah Ar-Rahman. Daripada sifat Ar-Rahman itulah melimpahnya rahmat Allah Ta'ala di dunia ini. Dalam Al-Quran ada disebut sebanyak 800 kali. Senang. Mereka dah kira dah. Kita 800 kali. Tak percaya kena kira. 800 kali Ar-Rahman. Kita berdoa, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Yang ketiganya ialah Ar-Rahimun, Ar-Rahimu, yang berarti yang amat mengasihani, memberi berbagai-bagai nikmat dan juga rahmah kepada orang-orang yang beriman, yang boleh membawa mereka kepada kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Seperti nikmat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan lain-lainnya lagi. Sifat Ar-Rahim itu lebih khusus daripada sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ni untuk semua makhluknya, Muslim ataupun non-Muslim, dan juga segala kejadian lah. Kejadian yang lain, jin ke apa semua kan, Allah jadikan itu rahmah dia. Tapi Rahim ni lebih khusus, ada perkhususan. Sifat Ar-Rahim lebih khusus daripada sifat Ar-Rahman, kerana itu tentu pada hamba-hamba yang mukmin sahaja. Ini yang kita biasa dengar. Ar-Rahim ni khusus untuk orang beriman sahaja di akhirat nanti. Dalam Al-Quran ada disebut sebanyak 800 kali juga. Sama. Ar-Rahman 800 kali, Ar-Rahim pun 800 kali. Cuma Ar-Rahman ni sifat Allah penyayang dia, rahmat dia tu untuk sekalian apa daripada makhluk-makhluknya. Ar-Rahim khusus pada orang beriman di akhirat kelak nanti. Ar-Rahim. Saya kongsi dulu zikir Ya Rahman, Ya Rahim. Bagi orang yang mulazamah biasa berzikir, dia seronok berzikir dalam nama Allah ni.
Ya Allahu ya Rahman, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Rahman, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Rahman, ya Rahmanu ya Rahim. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Saya sebab saya bawa jemaah umrah, InsyaAllah ada rezeki ni, haji ni, InsyaAllah mudah-mudahan kita bawa sikit-sikit ni. Kita tawafnya. Kita tak bergantung lah pada buku pedoman, buku panduan tu kan. Saya biasa ingat pada jemaah umrah atau untuk haji sekalipun, berkaitan dengan buku pedoman tu, kadang kita takut jatuh ke apa kan. Baca dah siap baca apa, terus ya Rahmanu ya Rahim, ya Allahu ya Rahman, ya Rahmanu ya Rahim, ya Allahu ya Rahman, ya Rahmanu ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Arhamar Rahimin. Begitulah. Baik. Adalah disunatkan pada kita mendahului perkataan Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap kali kita hendak memulakan kerja-kerja yang baik. Ya, kita yang disunatkan, ada hadis yang menyatakan tentang setiap pekerjaan itu mesti memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapat keberkatan. Ketidak dia jadi putus, tak ada berkat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkongsian sahaja. Saya adalah seorang tok guru tu kongsi dengan saya untuk buat air penawar. Dia kata ambil berkat. Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca sebanyak 40 kali. Baca 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 40 kali. Kita pun, ya Allah Tuhanku, dengan berkat ayat-Mu yang suci ini, Engkau sembuhkanlah sakit orang yang sekian-sekian namanya daripada penyakit sekian-sekiannya. Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ni terlalu banyak, tak apa. Kita nak tahu setiap nama Allah dahulu. Yang keempatnya nama Allah Al-Maliku. Yang mana? Ya, untuk diri sendiri boleh. Boleh. Dia zikrullah ni. Tapi macam debat ni dah kita masuk kepada yang saya sebut tentang perkongsian guru saya. Baca 40 kali kan. Tak salah kalau kita nak amalkan, nak jadikan amalan harian, kita baca 40 kali. Setiap hari ada baca 40 kali Bismillahirrahmanirrahim. Zikrullah, zikir ingatlah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bila tuan-tuan duk amalkan, kita setiap benda kan Bismillah. Bismillah. Jadi macam tu. Saya dekat kampung, saya ada seorang makcik tua tu. Bila saya habis belajar di Mesir, dia makcik ni, dia lalu tepi rumah saya tu, memang ada satu kayu. Dia meniti jalan atas kayu tu, lebar kayu tu, kayu papan. Bak lecah kan, becak. Kampung kan. Jadi waktu dia pijak tu, dia tergelincir, Bismillah. Bismillah. Bagi makcik. Mana? Dia buat tu guru dah ajar macam tu. Dia, Bismillah. Bismillah. Ada seorang hamba Allah. Saya panggil dia Pak Engku. Duduk di Tambun lah. Mungkin kenal nama Engku Raja Aman Syah. Orangnya macam melawar, tinggi, putih. Sekejap kongsi pengalaman ni tentang Bismillah ni. Saya tak kenal dia, tiba-tiba kawan baik saya ni, ahli korporat, bawa Pak Engku ni dengan saya nak pergi jumpa tu guru saya di Kelantan, di Pasir Mas. Ada hajat masing-masing lah, hajat nak buat rawatan dan sebagainya. Jadi dia pun berkongsi. Dia kata, saya Ustaz, Alhamdulillah tak pernah kena sakit apa. Waktu tu saya jumpa dia umur dah 60 ke atas dah lebih.
Ini cerita 10 tahun, 12 tahun yang lalu. So nak ceritanya apa? Nak ceritanya dia tak kena siapa tu kata Pak Engku mesti ada apa-apa kebaikan yang Pak Engku buat ni. Saya ingat saya ustaz, mak saya dia bagi satu kan stiker kan bismillahirrahmanirrahim, stiker warna merah ni hijau dan kuning kan. Tu lama tahun 80-an lagi tu ada stiker yang tu. Mak dia bagi ni dia simpan dalam dompet duit. Tak pernah buang. Dia memang ingat sangat pasal bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat. Saya kata macam ni mungkin boleh jadi pertama ialah kira mak tu baguslah. Alhamdulillah ingat anak bagi dan berkaitan dengan ingat ini zikir lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan ustaz itu ini jantung lah, kanser lah, stroke macam-macam. 12 tahun yang lepas. Jadi kalau tuan dia kenal, sekarang tak tahu lah dia sakit kita tak pergi cerita macam tu. Jadi kita pun ada sedikit pengetahuan. Kita mungkin pertama berkat doa mak, yang kedua tentang Bismillahirrahmanirrahim. Situ. Cuma saya tak tanya dia amal ke tidak itu. Tak apalah. Ini satu perkongsian yang baik. Jadi pertanyaan tadi ya, boleh sila amalkan. Boleh. Dan saya sendiri pun buat air penawar saya akan baca 40 kali. Selain daripada bacaan-bacaan lain, yang ini saya tak tinggal lah. Kita baca. Baik, kemudian Al-Maliku yang keempat, nama Allah yang amat bebas mentadbirkan pemerintahannya. Mana raja lah. Dia lah raja mengikut apa yang apa Allah kehendaki. Dan berkuasa penuh di atas sesuatu. Allah jugalah pemerintah agung di hari akhirat kelak. Al-Malik. Al-Malik. Yang kelima, Al-Quddus, yang amat suci dari sebarang kecacatan dan kekurangan. Suci siapa buat nyanyi? Sekejap. M. Nasir. Yang kudus, yang modus. Yang kudus, yang modus. Kudus tu nama Allah. Suci pada segala kecacatan dan kekurangan. Sebab itulah di sini kita dikehendaki membanyakkan ucapan takdis. Takdis ni maksudnya mensucikan atau menyucikan Allah, dan tasbih kepada Allah seperti Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Itu juga ada dibaca, diselang-selikan ketika sembahyang solat tarawih sebelum nak selawat tu tak? Subhanakal ma'bud, Subhanakal Quddus, Subhanakal ma'bud, nak baca tu. Sebenarnya itu ialah zikir kalau difaham dengan baik kan. Tak jadi salah pun. Kan? Tak jadi salah pun. Kalau kita bid'ah pun dengan bid'ah hasanah. Melainkan individu yang dia tidak menerima kaedah ataupun usul kaedah tentang ulama gariskan bid'ah tu terbahagi kepada dua. Kata Imam Syafi'i, annal bid'atan bid'atani. Bid'ah tu ada dua. Bid'ah mahmudah, itu bid'ah hasanah, dan itu puji. Bid'ah qabihah, bid'ah yang tercela, bid'ah mazmumah. Disebut begitu. Jadi yang disepakati bid'ah yang kita kena tahu adalah bid'ah dhalalah yang Nabi sebut dalam hadis itu adalah bid'ah yang terkeluar daripada piawaian syarak, satu perkara yang baru yang dicipta melibatkan pegangan yang salah ditolak, atau melibatkan tambahan dalam ibadah yang tidak boleh ditokok tambah. Sembahyang zuhur 4 nak kurang 3 ke nak buat 5 ke, dan apa-apa lagi ibadah yang tak boleh kita nak ubah dikenakan begitu kita tambah, itulah bid'ah mazmumah atau bid'ah qabihah. Dan banyaklah baik bab haji ke, termasuk dalam bab muamalat Islam kita takut tambah lari pada piawaian syarak, maka tertolak. Maka bid'ah itulah dhalalah finnar, sesat neraka yang itu. Oleh karenanya mutakhir ada orang salah faham mengambil kaedah bid'ah itu, dia faham yang bid'ah qabihah yang dhalalah sahaja.
Kena sebut sebab ni kan jadi isu di negara kita. Bukan kita, di Mesir pun begitu. Saya belajar dulu ada golongan dia panggil golongan yang mendakwa golongan Salafi, golongan Salafi. Ataupun kalau satu lagi disebut Wahabi. Sebut nama apa sekalipun, kalau dah salah faham tu itulah apa dia. Itulah apa dia. Baik. Jadi Subhanal Kudus. Cuma saya nak kongsi sebelum ini saya dapat perkongsian tarbiyah guru saya terlibat dengan untuk mengamalkan Al-Qudus. Dia dalam kitab yang saya sebut dahulu tu, dia sebelum yang pertama sekali dalam mukadimah untuk Al-Qudus, selain kita duduk baca Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, kemudian ada zikir ya Qudus tahir min kulli afatin fala syai'un yu'adiluhu. Itu ada orang yang khusus untuk beramalan kerohanian, dia ada zikir yang itu dia buat 1000 kali satu malam, sampai 40 malam. Tapi itu dengan bimbingan. Just info ni sekedar perkongsian sahaja, perkongsian untuk kita ambil tahu di sana. Rupanya ada individu anak atas didikan seorang guru tu tarbiyah mengamalkan Asmaul Husna untuk dijadikan pembersihan jiwa. Kerana itu menyucikan kita, mensucikan nama Allah yang mensucikan. So kita minta sucikan diri kita. Baik. Selesai. Yang keenamnya nama Allah As-Salam, yang amat penyelamat kepada seluruh makhluk. Mana mensejahterakan, menyelamat, mensejahterakan kepada seluruh makhluk. Allah juga penyelamat hakiki yang perlu dipohon keselamatan daripadanya. Sebab ni kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Duk baca selepas solat ada wirid bagi mereka yang tidak ada kesibukan kan, selepas bagi salam kita istighfar 3 kali, lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamd wa huwa ala kulli syai'in 10 kali, kemudian Allahumma jamnar 7 kali ataupun 3 kali, baru kita masuk Allahumma antas salam sebelum kita baca Al-Fatihah. Dan doa ini tuan-tuan sekalian, dalam buku panduan umrah dan haji, apabila tuan-tuan kalau sampai di Madinah, khususnya lelaki lah, nak ziarah makam Rasulullah, kita akan masuk pintu Babus Salam, pintu nombor 1. Maka disarankan di sana kita langkah ke kanan, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu di Madinah. Tapi kalau wanita memang dia tak benarkan masuk, sebab dia masuk pintu perempuan ni daripada pintu nombor 25 ataupun pintu rusuk nombor 37. Saya tak ingat lah, tak apalah. Mereka tak akan lalu pintu Babus Salam ni. Pintu nombor 1. Pintu nombor 1 Babus Salam, dia masuk pintu sini, keluar sana, lepas makan Rasulullah, makan sahabat, keluar pintu Baqi'. Nombor berapa? 41 ke? Tak ingat lah. Bukan macam 41 lah. Tak salah saya ada 44 pintu Masjid Nabawi. Kena sahkan semula. Begitulah lebih kurang. Apabila tuan-tuan perempuan pergi ke Mekah untuk tunaikan umrah, tapi sekarang orang dah tak masuk di pintu Babus Salam. Dulu sebelum adanya Menara Jam, semua akan masuk ikut bahagian ni, dataran Safa Marwah. Akan masuk pintu Babus Salam yang mana dekat dengan Bukit Safa. Pun disarankan kita langkah ke kanan, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Pada hari ini orang tak kenal pintu Babus Salam, sebab semua orang di hotel di sebelah Menara Jam, dataran yang satu lagi masuk ikut pintu King Abdul Aziz atau King Malik Fahad. Tapi walau apa sekalipun kita masuk pintu pun elok kita baca sini zikrullah. Sekarang tak kisah masuklah pintu mana pun, Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya lah. Kenapa as-salam Allah tu? Penyelamat. Ingat tak dalam 10 tahun lepas juga isu ada orang
viral, postkan dalam WhatsApp, jangan tulis salam. Kan kita disalam kan? Salam maknanya celaka. Ini adalah salam pada Yahudi makna celaka. Saya nafikan. Saya kata ini mengarut, tak betul ni. Ini orang yang sebar ni orang yang merosakkan perkataan salam. Salamun, selamat, sejahtera. Kalau alif assalam, nama Allah. Dalam Quran, salamun qawlan min rabbir rahim. Bagaimana mereka mengucap salam. Assalam daripada Allah Ta'ala dan sebagainya lah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi ada orang nak musnahkan menggunakan salam itu, dia kata makna celaka. Itu mengarut, tak betul. Saya antara individu lah. So yang lain bersama menafikan. Ini satu dakwah orang nak padamkan, tak nak sebarkan salam. Nabi kata afshus salam, sebarkan salam, at'imut ta'am, kita buat jamu makan kan. Gitu. Baik. Macam-macam apabila kata salam yang dah tersebar dalam WhatsApp. Ada orang cuba buat corona baring mengatakan salam ni berartinya bila nak bagi salam kena bagi penuh assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itulah terbaik. Dia sebut salam ni berarti tu haram, dia bagi salam walaupun dia tak ucap, maknanya dia bagi salam. Mana kita memahami akan perkataan itu, kerana salamun artinya lah selamat. Itu baik. Yang ketujuh, al-mu'minu, nama mukmin. Al-mu'minu yang amat pemelihara keamanan, iaitu akan memberi balasan baik kepada mereka yang taat kepada syariat Allah, kepada syariat Allah, dan memberi balasan jahat kepada mereka yang menentang syariat Allah. Al-mu'min. Okey, baik, satu lagi perkongsian yang kita maklum, sesiapa yang ingin meletakkan nama anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka ni nak letak nama Allah, maka di hadapan sebelum kata mukmin kena buat Abdul, kata Abdul hamba, Abdul mukmin. Bermula ada Abdullah, Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam. Ini Abdul Mukmin. Abdul Mukmin. Yang ke-8-nya Al-Muhaiminu. Al-Muhaimin yang amat mengawasi dan melindungi segala-galanya. Kerana Allah jua yang dapat melindungi sesuatu. Nak buat nama anak Abdul Muhaimin. Guru saya salah seorang bernama Abdul Muhaimin bin Abdul Ghani. Yang ke-9 Al-Aziz. Nama orang Abdul Aziz. Guru saya, kalau dia dulu sempatlah belajar dengan arwah Tok Guru ni, Menteri Besar Kelantan. Ni Abdul Aziz Nikmat. Walaupun dia ada pangkat tengku ke nik ke wan ke daing apa nama saya pun, yang ke depan tak boleh daing Aziz. Tengku Aziz, Tengku Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Abdul Al-Aziz. Guru saya di Mesir, salah satu guru Tariqah Asyazuli, dia nama Syekh Abdul Aziz Ahmad Said Kaburah. Kawan saya pun ramai nama Abdul Aziz. Saya Abdul Aziz ramai orang yang kebetulan Allah bagi tu ada kedudukan, ada kemuliaan orang ini. Kebetulan yang saya jumpa lah. Dapat kita, Jis, mana kau Jis? Aziz. Itu panggil nama kita. Sebaiknya cubalah panggil nama penuh Abdul Aziz. Abdul Aziz. Elok juga saya kongsikan, hari ni orang malu nak letak nama anak ni nama macam nama Aziz, Abdul Aziz. Orang kata nama orang kampung, macam orang dulu-dulu. Itu persepsi sahaja. Berartinya kalau hari ni buah nama pelik-pelik sekalipun, tak, yang kamu gabung-gabung tu satu masa 20 tahun akan datang nama kamu dah tak relevan macam nama kampung jugalah, kalau itu alasan kamu. Dan nama ni ialah kena ada makna yang baik. Jadi kena rujuklah dengan ustaz-ustaz
Untuk guru atau individu, kalau kita ada yang arif yang tahu tentang makna nama, boleh rujuk dia pun sama je, tak salah, sebab ilmu sama je. Gitu. Saya sentiasa bagi ni orang rujuk pasal nama, nak letak nama kelahiran anak cucu, saya akan betul lah. Pertama sebutan dan ejaannya betul, ruminya bagaimana yang ada lebih tepat dengan ejaan Jawi. Pertama biasa orang kita keliru tentang alif dengan ain. Kalau Melayu nak Adam ke Adamun. Contoh kan. Yang tadi. Lain makna tu. Baik. Macam Aziz. Alhamdulillah. Ada A tu kena bunyi huruf ain. Aziz. Memang eja rumi A. A tu menggali huruf alif pun boleh, ain pun boleh. Tapi kita sebut tu ikut yang Arabic kan, ikut yang Arab. Abdul Aziz, ini Al-Jabbar. Allah. Saya letak seorang nama Abdul Jabbar. Abdul Wa'is Jabbar. Ada Jabbar. Jabbar ni yang maha berkuasa, penuh dengan meluluskan sesuatu yang dikehendakinya. Al-Jabbar. Yang mengatasi lah. Jabbar ni dia masuk menguasai, meluluskan. Kan? Cuma dulu ada isu apabila arwah Tok Guru ni sebut Al-Jabbar ni, dia sebut Yang Maha Samsing. Yang Maha Samsing. Jadi pelbagai reaksi lah daripada ada individu, daripada ilmuwan pun cuba nak komen, tapi dia selidiki dulu betul tu kata Allah Maha Samsing tu. Sebab Samsing yang umum dia adalah Najahat, bukan Allah Maha Hajat, bukan. Samsing ni orang Kelantan ni gedebe. Mana gedebe? Mana dia mengatasi lah. Kerana kalau Jabbarun tanpa alif lam, Jabbarun anid, ada patut disebut Fir'aun pun Jabbar, Jabbarin, itu dengan maksud kata alif lam tu, maka jadi Jabbar yang negatif. Kalau Al-Jabbar Allah, mana tak ada negatif, mesti positif, mesti suci pada segala benda yang negatif. Itu maksud dia. Itu benda senyap lah. Biasalah kadang-kadang orang cuba mengulas ni kerana dia ada sebab. Biasanya apa dia? Iri hati, dengki, tak seorang orang ni. Kalau benda betul pun dia macam nak nafikan kebenaran tersebut. Itu masalah kamu lah, bukan masalah apa yang disampaikan. Baik. Jadi Al-Jabbar ni Maha berkuasa penuh untuk meluluskan sesuatu yang dikehendakinya. Bernama ada syarikat yang buat penepis air lah, Jabbar. Ada Jabbar. Ada Jabbar yang buat penepis air, Jabbar. Al-Mutakabbir, yang maksud yang maha kebesaran dan kemegahan. Hanya Allah jua yang berhak mempunyai sifat kemegahan. Itu manusia yang ditegah mempunyai sifat sombong dan takabbur. Seandainya jika manusia mempunyainya akan mendapat kemukaan daripada Allah Ta'ala. Al-Mutakabbir. Kemudian Al-Khaliqu. Al-Khaliqu yang maha pencipta. Dialah yang menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Khaliq, pencipta, Khaliq. Dan manusia sebagai makhluk perlu membuat hubungan dengan Khaliq dan beribadah kepadanya. Sebab Khaliq Allah, makhluk kita. Wada khalaqa, khaliqun ialah Allah. Al-Khaliqu, Allah yang mencipta. Kita ni jadi apa? Makhlukun, makhluk. Makhluk ni ialah barang yang dicipta. Kita dan semua yang ada ni semua adalah makhluk. Yang ketiga Al-Bari'u, yang maha perancang. Dialah yang merancang sesuatu sebelum dilaksanakan, sebab segala kejadiannya tidaklah dijadikan sia-sia sahaja. Al-Bari'u, Allahu ya Bari. Allah yang bernama Al-Bari tadi tu, yang maha perancang, dia juga yang merancang sesuatu sebelum dilaksanakan. Sebab segala kejadiannya tidaklah dijadikan sia-sia saja, mesti ada manfaat pada kita. Buat apa dah benda ni, tak ada manfaatnya. Ya, itu
sekadar kita je lah. Setiap benda ada manfaat. Tak ada yang tak ada manfaat. Ustaz, COVID ada manfaat? Ada lah. Kita tak ada setakat kita je lah. Mesti ada manfaat. Ada manfaat. Tapi saya nak cerita pun tak boleh, tak tahu, tak pernah kaji lah. Cuma berdasar pada apa yang kita belajar tu, Allah je semua ada manfaat. Cuma tak manfaat untuk kita, tapi ada manfaat untuk yang lain. Bagilah contoh yang lain, kita sedar, oh punya manfaat lah. Tikus lah, masalah betul dah tikus. Ada manfaat, kita tak tahu. Okey, baik. Al-Musawwiru, yang maha pembentuk. Dialah pembentuk segala rupa di langit dan di bumi, sama ada manusia, binatang dan lain-lainnya, sehingga dapat dibezakan di antara satu rupa dengan rupa yang lain, walaupun dari jenis yang sama. Walaupun dari jenis yang sama. Al-Musawwir, Allah itu musawwir. Sebab tu kalau orang juru gambar dengan anta musawwir, musawwir dengan maksud juru gambar, mencipta gambaran dan sebagainya. Rupa bentuk lah. Setiap bentuk yang ada itu semua Allah yang melakukannya dengan namanya Al-Musawwir. Dia segala-galanya dalam bentuk apa keadaan sekalipun. Sebab itulah kita selaku orang Islam, apabila berlakunya kelahiran, dapat baby itu, kita kata tak sempurna, sedih. Kita nasihatkan, Alhamdulillah. Kita tak boleh kata tak cantik, tak bagus. Sebab dia Al-Musawwir Allah. Kalau dengan maksud sebenar, kalau kita query, kita protes, dan kita protes Allah. Peradabannya begitu. Ni cak ustaz, ya cacat, tapi kita tak kata bagus juga. Sebab Allah yang cipta. Ada tujuan dia. Yang pertamanya memanglah ujian, kesabaran. Ujian ini kepada penjaganya. Ada penjaganya. Mana Allah nak ajarkan dia sifat sabar lebih hebat daripada orang lain yang tak dapat anaknya sedemikian rupa. Bukan itu saja tuan-tuan, kita umur dewasa dapat pasangan. Memang kita smart, macho, ustaz, isteri pun cantik, tapi perangai lepas kahwin baru tahu apa tahu ustaz tak banding apa. Gitu lah. Sabar. Kamu terima dia kena apa, dapatlah apa-apanya. Akhlaknya nak kena bina lah. Dua-dua belah pihak sama saja. Saya cakap gini, apabila saya sering dirujuk oleh pasangan-pasangan lah, sampai umur dah 50 ke atas sekalipun, dia faham pasal rumah tangga. Jadi kita ambil sikap bagi nasihat, daripada bersabar, bagi jalan keluar, sehinggalah kalau dah tak boleh pergi dah ustaz, asyik kena pukul, kena tibai je. Suami tak tahan, berleter-leteran, hantu pun lagi dia kata hantu pun lagi. Masya-Allah. Nak berita tak tahan. Yang lelaki berkeleteran, pantaian, kena tendang, kena sepak tuan-tuan. Sampai bercerai. Banyaklah pengalaman saya, bukannya tempat rujukan belajar agama, tapi kita ada ustaznya, orang datang, tapi saya bagi nasihat baik-baik. Kita doakan, air penawar lah kalau ada masalah gangguan dan sebagainya. Sehingga kalau betul tak boleh pergi, barulah diizinkan oleh syarak, keharusannya ada dengan sebab-sebab memang munasabah untuk mereka berpisah. Tapi jangan berputus asa, minta kebaikan untuk kedua belah pihak. Islam aja kita begitu. Masing-masing jalan sendiri. Dan ingat, orang yang berpisah ni pun tak selesai lagi. Pergaudahan dipanjangkan lagi. Hak anak lah, harta dan sebagainya pula dah. Tak habis-habis. Jadi silah cari jalan yang terbaik walaupun setelah tidak bersama. Lepas tu orang yang telah berpisah tu, saya kata jangan putus asa, cari pasangan lagi. Jangan duduk seorang. Dan yang dah tak nak sungguh, itu cerita lain. Macam tu. Allah Al-Musawwir, Allah buat semua. Sampai akhlak, buat tu ada satu doa yang cukup bagus. Satu hadis Nabi SAW,
Dan doa ini saya ingat saya budak-budak tadika pasti duk baca ni. Yang cermin Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, kama hassanta khalqi, sebenarnya engkau elokkan kejadianku, wa hassin khuluqi, maka kau elokkan pula akhlak perangai aku. Lepas tu saya ada beritahu ada orang tu, Ustaz, saya ni tak cantik Ustaz. Tak macam orang tu smart, macho. Saya kata bukan masalah sifat-sifat begitu, warna kulit ke fizikal, bukan. Kerana khalqi tu kejadian Allah Ta'ala selaku manusia. Sama ada yang sempurna ataupun ada kekurangan, kata yang OKU cacat tadi tetap sempurna. Kerana atas nama manusia itu Allah muliakan bagi mereka yang bertakwa. Yang Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Itu yang Nabi maksudkan, telah sebagian kau telah elokkan aku jadikan sebagai seorang manusia. Khalqi kejadian yang baik tadi, manusia itu wa hasin khuluqi, akhlak tu tempat nilai yang sebenar. Dia nak takwa Allah ni ialah akhlak lah yang akan memberi impak kesan kepada dosa dan pahalanya, bukan tentang rupa paras. Situ. Baik, rupa paras ataupun juga warna kulit, bukan. Allah Akbar. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah itu sangat-sangat mengampunkan dosa dan kesalahan hamba-Nya bila diminta keampunan, kecuali dosa syirik dengan Allah. Letih kalau syirik asyik billah tu. Kena ingat. Al-Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim. Kita biasakan ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Pengampun. Allah itu pengampun lagi penyayang. Ya Ghafurur Rahim. Al-Ghaffar. Kena banyakkan istighfar untuk Allah mempermudahkan segala urusan kita. Yang ke-16, Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Dialah yang menguasai di atas semua makhluknya, dan ia itu Allah boleh lakukan sesuatu mengikut kehendaknya yang mutlak. Al-Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Jabbar. Biasa juga disebut gandingan Al-Qahhar dengan Jabbar. Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Kemudian Al-Wahhab. Al-Wahhab ni yang Maha memberi. Apa-apa saja pemberian adalah datang daripada Allah, dan pemberiannya dari Allah itu tidak terhitung banyaknya, sama ada yang berupa nikmah dan lain. Ya Wahhab. Cantik nama Wahhab dia, Abdul Wahhab. Orang tanya saya, Ustaz, itu yang 3 Abdul tu, Abdul Wahib, Abdul Wahhub. Saya kata ambil Abdul Wahhab. Nak baca Abdul Wahhub tu, Abdul Wahib, hib ke wahid, bukan Abdul Wahid kot, bukan ke rubah. Itu cerita. Tapi Abdul Wahhab itu cantik namanya. Cantik namanya. Mudah-mudahan Allah menggunakan ubuh nama ni mengikut makna-makna yang terbaik yang ada pada nama Allah itu, Abdul Wahhab. Yang ke-18, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Segala rezeki yang diperolehi oleh manusia dan lainnya adalah datang daripada Allah, dan dialah itulah Allah jua yang menjadikan sebab-sebab atau punca yang memperoleh rezeki tersebut rezeki itu. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Saya kalau berdoa akan sebut 3 kali, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Innaka anta khairur raziqin. Engkau itulah sebaik pemberi rezeki. Kita pun minta dengan dia.
Allahumma rzuqna rizqan wasi'a halalan tayyiba min haitsu la yahtasib. Tentang amalkan doa ni. Bagi pengamal doa ini, dia terasa kemurahan Allah Ta'ala tu. Ingat rezeki yang pertama, sebelum duit, sebelum uang, kebahagiaan yang Allah beri, rasa tenang jiwa, penuh keimanan, kebahagiaan yang Allah beri, boleh menerima qada dan qadar dia. Kemudian belah tentang rezeki keuangan. Rezeki keuangan. Ulang balik doa dia. Saya biasa doa tu saya akan ambil dulu ayat Quran. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Surah apa tu? Nanti search. Ingat nama surah. Allah latifun. Ya. Allah, okey dah ada dah. Tak pernah cari. Jadi Allah latifun. Okey, surah Asy-Syura ayat 19 ni kita mukaddimah sebelum nak sebut nama Allah ya Razzaq. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha lemah lembut dengan hamba-hambanya. Dikurniakan rezeki kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dialah Allah yang maha kuat dan yang maha mulia. Habis je kita pun ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, innaka anta khairur raziqin, innaka anta, engkau ya Allah, innaka anta lagi innaka anta khairur raziqin, sebaik pemberi rezeki, khairur raziqin, innaka anta khairu raziqin, ar-raziqin, raziqin, innaka anta khairur raziqin. Ini yang saya biasa amalkan. Kemudian kita pun minta dia, Allahumma rzuqna, ya Allah kurniakan kami rizqan wasi'an, rizqan wasi'an, rezeki yang luas, halalan tayyiban, halalan tayyiban, yang halal lagi baik, min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib, tidak min haitsu, datang dari pelbagai punca. Orang kata tetamu datangnya tiba-tiba melimpah-limpah. Itu maksud dia. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban min haitsu la yahtasib. Itu nama Allah Ar-Razzaq. Baik. Kemudian Al-Fattah. Al-Fattah. Allah namanya yang maha pembuka segala rahsia alam dan pembuka pintu hati serta hidayah kepada hamba-Nya. Al-Fattah. Jadi ibu nama Abdul Fattah. Abdul Fattah. Pembuka. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Fattah. Nak zikir nama Allah. Abdul Fattah. Saya sebab buku saya tentang Asmaul Husna yang tentang ada bilangan-bilangan ni, saya dah bagi pinjam kat kawan kat Selangor, dia tak hantar lagi. Saya minta saya rujuk semula tentang angka bilangan. Nanti saya akan catat, mungkin kami akan datang je lah, minggu depan belum lagi akan datang. Saya akan bagi catatan tersebut untuk tuan-tuan tanda tu sebagai apa, pengetahuan, pengetahuan sahaja. Mana tuan dengar ini angka bilangannya, ya saya dah dengar ada satu penyampaian agama dari Ustaz Zaki disebut begini-begini perkongsian, itu sahaja. Kalau Al-Fattah ni seingat saya 489. Kenapa? Kerana dulu saya, oleh guru saya beri, Ustaz Zaki amalkan lepas mayat asar, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, 489. Dulu lama dah saya tinggal pun tak amalkan. Mesti saya amalkan. Untuk apa? Untuk apa Ustaz? Untuk ingat dia, ya Allah, pembuka dia, saya pembuka jalan.
Juga pembuka pintu rezeki. Ada ya Fattahu ya Razak. Gangguan. Ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak. Zikir itu kerana ingat nama Allah. Tentang fadilat itu terserah pada dia. Memang fadilat dia banyak macam-macam. Tapi saya lebih suka kita ambil tahu tentang fadilat, tapi buat bukan kerana fadilat. Kerana apa? Ingat padanya, mendekatkan diri kepada dengan pelbagai nama Allah. Duduk situ dulu. Jangan kita buat ni kerana kerana itulah, kerana inilah, kerana fadilat. Jangan kerana fadilat. Mana tidak panggil ada sudut ikhlas tu, dia punya kualiti tu tak dapat penuh. Ada kualiti, sebab zikir ada kualiti. Tapi niat kita tu masih lagi berbentuk sesuatu. Kata disebabkan ada kerana. Boleh tak nak ada kerana tu. Lillahi ta'ala. Walau terjemah tu kerana Allah dah. Tapi lillah tu sebut bagi Allah. Tidak ada satu kerana. Maksudnya bahasa ayat orang dulu. Jangan jadikan satu amalan itu ataupun perbuatan itu disebabkan atas nama satu kerana. Supaya kita buat tu ingat kerana Allah. Kebaikan Allah. Gitu. Ini yang dididik oleh guru-guru agama kita dulu. Guru ni kan nak elokkan hati kita je, supaya akan zahir pada perbuatan dan perkataan. Al-Fattah. Kemudian Al-Alimu. Al-Alimu yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang terlindung pada ilmunya. Tak pernah kita dengar orang nama Abdul Alim tak letak. Tak pernah. Al-Alim yang maha mengetahui. Innaka antas sami'ul alim. Engkau itu ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, kan? Maksud dia. Al-Qabid. Al-Qabid yang maha pencabut segala roh atau penyempit rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Ya Qabid. Tidak ada sesiapa pun yang lain berkuasa mengambil nyawa atau yang hendak menyekatkan rezeki. Al-Qabidu ni juga maksud menangkap boleh. Kalau orang kena tangkap bahasa Arab, huwa maqbud. Qaf ba dha qabada. Al-Qabidu Allah bersifat al-qabid tadi. Kalau ambil ruh Allah al-qabid. Ambil ruh, Allah ambil ruh hamba-hambanya. Kalau orang kena tangkap, polis panggil maqbud. Syuf hazar rajul dah maqbud. Kata, tengok lelaki tu dia kena tangkap. Ini bahasa Amiyah, bahasa pasar orang Mesir. Syuf dah, kau tengok tu ada rajul harami, orang ni pencuri. Syuf dia polis atau syurtah. Qabada alaih, tangkap dia. Maqbud macam ni. Saya ingat macam ni dulu. Satu kali tu di Mesir, saya bawa pelajar kita, dia masalah pasport. Pasport hilang, kita pergi report ke balai. Pergi balai tu tengok ada orang Mesir seorang tu, dia makbud, kena gari tuan-tuan. Gari dia waktu tu, saya tengok dia macam selit. Dia gari, selit macam besi. Ada satu pattern, masuk besi kecil gari. Dia Mesir dulu. Kena gari beras. Mandi pikul beras. Digari kadang beras atas lengan dia. Oh, ini barang bukti ada siap. Kami gelak, kok ia pun beras tu letaklah kat mana dah. Bawa dengan beras gari tu macam ni bawa beras. Pengalaman ni. Sebab maqbud alaih. Kena tangkap tu, dah rugul maqbud, dah kena gari maksudnya. Qabid, Allah yang menangkap, yang mencabut roh, yang menyibukkan rezeki, tak jauh lah. Allah Al-Qabidu. Yang ke-22, Al-Basitu. Basit, yang maha melapangkan. Allah yang dapat meluaskan rezeki, menenangkan jiwa, melapangkan dan sebagainya. Al-Basit. Mana Allah mempermudahkan, meluaskan. Arab dia cakap dengan kepatan basit, kata ini simple je, senang je. Ada hagah basitah. Hagah basitah, sesuatu yang mudah saja. Al-Basitu, sebab tu nak buat nama Abdul Basit.
Abdul Basit, cantik nama dia, Abdul Basit. Baik. Sebenarnya al-khafidu. Khafid ni yang menjatuhkan atau yang merendahkan. Al-khafidu yang maha menjatuhkan. Allah jua yang menjatuhkan sesiapa yang ia kehendaki dengan penuh kehinaan, dengan penuh kerendahan ataupun dengan penuh kesusahan dan seumpama dengan lain-lain itu. Al-khafidu. Khafid. Yang keempat, ar-rafi'u, yang maha pengangkat, itulah mengangkat darjat sesiapa yang patut diangkat, ya rafi'. Kita sebutkan, kita merafakkan doa kepada Allah. Sebenarnya sebut rafa' itu aja, RAF nya rafa'. Kita merafakkan, tapi tak sebut merafakkan, sebut kita merafakkan. Jadi Melayu, nak kita merafakkan. Yang sebut itu imbuhan Melayu tu dengan Arab, kita merafakkan. Tak pernah dengar kita merafakkan doa. Nah, dengar. Rafa' ar-rafa' yang mengangkat. Ataupun Allah angkat, tarfa'. Allahumma rfa'na 'anil bala, ialah engkau angkat, engkau atasilah kami pada bala. Macam. Yang ke-25, al-mu'is, yang maha mulia. Allah maha memuliakan mereka yang berpegang teguh dengan agamanya dan akan berpertolongan dengan kemenangannya. Abdul Mu'iz. Al-Mu'iz. Yang ke-26, yang last lah. Yang last pada pagi ini, Al-Muzillu, yang maha memberi kehinaan. Allah akan memberi kehinaan dan kesusahan pada musuh-musuh Allah. Sebagaimana kita berdoa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat Quran yang jadikan doa. Bahkan dijadikan wirid lepas sembahyang. Wirid orang sebenarnya dia panjang. Ada kita mahdi baca yang ini. Memang kalau dalam susunan wirid doa ni, kalau yang saya dapat daripada guru saya Syekh Abdul Aziz Tarkat Syekh Al-Qawi tu, memang kita baca lepas maghrib sampai isyak. Panjang macam-macam tuan. Panjang, termasuk juga bacaan ini. Gitu. Kalau tak ada kuliah tak apalah. Kalau tapi sekarang ni memang ada standard mana-mana masjid pada kuliah dipendekkanlah wirid tersebut, kerana laluan yang lebih utamanya ialah majlis ilmu tu bukan fardu. Yang ada sunat kan? Sunat. Cuma kalau free tak ada kuliah, bolehlah kita nak berzikir sepanjang mana sekalipun. Itu. Jadi elok saya kongsikan sebagai penutup. Jadi baki lagi kita akan sambung pada minggu keempat. Hasil daripada dalam mutakhir ni, isi saya betulan dia boleh ikut kuliah saya dan dia ceritalah pada saya kan, cerita Baba. Waktu Baba duduk mengajar tu, ni cerita di masjid lah. Tak kira masjid mana pun, kira ada berlaku perempuan, boleh kongsikan. Suatu sesi pengajaran kuliah, kita duduk sibuk nak baca Quran antaranya. Quran bagus, sunat. Tapi bila ada ilmu, kita dengan ilmu tu lebih aula. Maksudnya ialah kadang kita buat tu benda yang baik, bagus, tapi tak sesuai pada tempat. Kadang kita baca tu terkuat, orang tengah tumpu pendengaran kuliah. Dan kalau sudut menimbang pengukur antara baca Quran dengan majlis ilmu itu lebih diutamakan. Kerana talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Untuk ilmu itu menjadi kewajipan ke atas lelaki muslim dan perempuan muslimah. Buat perkara yang dah betul, cuma tidak menepati pada waktunya. Itu je kita masukkan kepada boleh baca Quran. Tapi kalau majlis ilmu tu kerana masjid, kerana kita bagi laluan orang nak mendengar. Kalau tidak, boleh pada saya, okay, kita keluar pada dewan semayang itu, duduk di bega apa ni tu ni, koridor ni bega. Nak sebut koridor di birai-birai atau koridor, baca kat situ relax, tenang, tak mengganggu orang sedang ikuti kuliah. Itu maksud saya. Jangan salah faham pula. Benda tu betul dua-dua, tapi benda yang perlu diutamakan pada ketika itu maksudnya. InsyaAllah setakat itu dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada
minggu keempat. Maaf banyak terlambat tadi panggilan, ada tak berhenti panggilan masuk sebab saya sedang menguruskan haji furada tuan-tuan yang akan untuk kami insya-Allah akan diikutkan kepada visa yang akan dikeluarkan. Keluar saja kami akan terbang pada 5 Zulhijjah. Haji furada ni tak ada kaitan dengan tabung haji. Dulu tahu takut tertipu sebab ramai orang duduk bincang sembang kari visa furada, dia tak tahu apa pun ataupun ada pakej yang menipu. Ini tak jauh. Saya selaku mutawif Ismazul terlibat umrah khususnya dan juga haji untuk furada begini. Saya sebut sebagai info. Orang bertanya, furada ni adalah haji furada berarti individu. Fardun furada individu. Haji furada visa yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi, dia akan keluarkan itu melalui kedutaan Saudi di setiap negara. Kat Malaysia ni saya dimaklumkan kedutaan Saudi di negara masing-masing akan bagi dia menteri, timbalan menteri dan mufti. Jadi travel akan dapatkan visa ni melalui mereka inilah. Yang dapat alhamdulillah boleh pergi. Adapun harga pakej berbeza mengikut travel jauh dan dekat hotel dan servis mereka. Jadi saya ni memang jam minggu ni orang ada duit naik nama tabung haji tak berjaya dengan sebab check up tu darah lebih dalam gula lebih dalam darahnya, perokok tegarnya dan sebagainya, tak boleh pergi. Tak ada duit tuan-tuan, sila kita cuba nasib dengan haji furada. Kadang-kadang ada yang terdapat. Cumanya 2019 hari tu Ismazul Travel dapat angkat seramai 109 orang, 3 buah bas. Kali ni mereka cuba minta 100. Mudah-mudahan dapat semualah. Kalau tak dapat tak cuba nasib kan. Cuba nasib dengan haji furada. Ada haji tambah haji tak dapat, cuba yang ini pula. Itulah saja. Jadi siapa-siapa yang ada kawan nak boleh kontak saya dalam minggu ni lah. Pakej yang 38,000 tu semalam terlalu ada dua lagi. Dua kekosongan. Benar dah penuh minggu lepas. Ada orang tak diri. So ada dua. Yang baki lagi sebanyak 15, boleh 15 orang lagi untuk pakej 56,000. Minggu ni duduk hotel Mecca Tower, itu hotel Hilton lah. Tentang pernah pergi umrah. Bangunan yang ada KFC. Menari jam, tower clock sebelah dia. Ismazul memang umrah pun biasa duduk kat situ. Itu pakej yang paling dekat. 56,000 itu. Kalau yang murah 38 ni ada lagi dua semalam kita sebut. Hotel di Lulu Azhar tu 600 meter. Jalan Ajiat 600 meter. Lepas tu sewaktu 5 hari wukuf apa semua sampai melontar tu duduk di Aziziyah, hotel di Aziziyah 5 hari. Lepas tu barulah pergi ke hotel di Mekah. Madinah tu hotel dulu nama Mubarak Silver, sekarang nama Artal Madinah atau Artal Munawwarah. Di pintu 25 lah, pintu lama. Sekarang nombor pagar 338 tak silap saya. Bolehlah kalau ada orang nak pergi kan. Saya tadi pun ada seorang, ada hamba Allah bekas pensyarah Datuk. Kongsikan kepada mereka yang dalam ada duit lebih boleh cuba dengan haji furada. Sekat itu dahulu. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kelemahan kita. Kita mohon mendapat keberkatan dan selamat dunia akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.